KPM. Ya, Aiden. Kita dah sampai klinik dah ni sayang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Silakan duduk Encik. Baik. Saya bawa anak saya ni. Alah. Dia mengantuk sikit hari ni. Okey, anak sihat hari ni? Alhamdulillah. Cuma dia mengantuk sikit. Biasalah tu. Okey, bayi dah berapa bulan hari ni? Dah 2 bulan dah. Okey, 2 bulan. Okey, kalau ikutkan jadual imunisasi, bayi anak Encik hari ni akan mendapat suntikan di tab. Alamak, dia takut dengan suntikan tu. Okey, tak apa. Saya. Cik, tab tu adalah untuk mencegah penyakit difteria, tetanus dan juga pertusis. Penting tu doktor. Sangat penting sebenarnya. Okey, dah boleh bersedia dah? Anak dah bersedia dah? Sayang, kita cucuk sikit kita je. Tak apa. Sikitlah tak dekat paha dia. Okey, perlahan-lahan. Perlahan, sikit je. Sikit je. Dia okey, tak menangis. Okey, bagus dia budak baik. Ya. Okey, jadi nanti Encik bolehlah datang untuk jadual imunisasi yang seterusnya ya. Baiklah doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Hari ini sihat tak? Tadi nampakkan kita ada lakonan sedikit mengenai vaksinasi, mengenai kesihatan kan? Agaknya apa yang kita nak belajar dalam slot menengah rendah hari ini dalam mata pelajaran sains? Tengok kawan saya ni pun ada di sini lagi. Kalau nak tahu kan, mestilah ada guru kita yang akan mengajar hari ini bersama saya ialah Cikgu Khairunisa. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, saya boleh panggil Cikgu Nisa Ya, boleh. Cikgu, macam doktor betul dah tadi Cikgu. Cikgu suntik anak saya ni ya. Ya, untuk kesihatan. Untuk kesihatan tu sangatlah penting dan tentunya ada juga jurubahasa isyarat bersama kita hari ini iaitu Cikgu Fati. Assalamualaikum Cikgu Fati. Cikgu Fati sihat di sana. Baiklah, Cikgu Nisa, apa yang sama-sama kita nak belajar hari ini Cikgu? Tadi Cikgu sebagai seorang doktor, saya sebagai seorang ayah membawa anak saya dapat suntikan. Apakah topik kita hari ini Cikgu? Okey, baiklah ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid di rumah. Okey, baik. Tajuk kita pada hari ini adalah kesihatan manusia. Okey, baik. Sebelum saya jelaskan kenapa ada suntikan di awal rancangan tadi, kita lihat dulu apakah itu penyakit. Okey, penyakit adalah merupakan keadaan yang tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada seseorang individu. Okey, dan penyakit dikelaskan kepada 2 jenis iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, perbezaan antara penyakit berjangkit dengan penyakit yang tidak berjangkit. Okey, pertama, penyakit berjangkit berlaku disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium dan juga vektor. Contoh bagi penyakit berjangkit ialah seperti tuberkulosis, sesama, kurap, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan juga demam Zika. Dan penyakit yang boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okey, manakala untuk penyakit tidak berjangkit ya Hanif, seperti dia berlaku disebabkan oleh genetik ataupun gaya hidup, maknanya keturunan. Okey, contohnya seperti kanser, hipertensi, diabetes atau penyakit kardiovaskular. Okey, penyakit maafkan saya. Okey, untuk penyakit yang tidak berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Itu penyakit yang tidak berjangkit lah. Okey, baik, yang seterusnya penyakit tidak berjangkit ni tadi dia berlaku disebabkan oleh faktor genetik dan juga gaya hidup. Okey, dekat sini cikgu ada satu tayangan video untuk menunjukkan penyakit kardiovaskular. Kita sama-sama saksikan. Menarik. Jom kita sama-sama saksikan. 1 bilion orang dewasa di seluruh dunia menghidap penyakit kardiovaskular dan angka tersebut semakin bertambah.
Penyakit kardiovaskular adalah punca utama kematian di seluruh dunia. Berdasarkan data terkini Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 2011, kematian akibat penyakit koronari jantung mencecah 22,701 atau 22.18% daripada keseluruhan kematian. Penyakit jantung merupakan pembunuh utama rakyat Malaysia sejak lebih 30 tahun lalu. Bukan hanya data statistik yang menunjukkan tiada pengurangan, tetapi angka tersebut sebenarnya meningkat pada kadar yang agak mengejutkan. Kini, kita mempunyai 10 juta rakyat Malaysia yang mempunyai paras kolesterol yang tidak sihat. 1 daripada 5 orang menghidap diabetes dan kurang sedikit daripada 50% dengan berat badan berlebihan atau obes. Mereka semua mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat penyakit jantung. Bukankah maklumat ini tidak melegakan? Apakah penyakit jantung? Apakah punca-puncanya? Bagaimanakah kita dapat mencegahnya? Kami memerlukan bantuan anda untuk merancang dan melaksanakan satu kempen di sekolah dan di komuniti anda. Menakutkan cikgu, saya tengok video tu dengan statistik yang di sana. Ramai antara kita yang punya masalah penyakit jantung ni cikgu. Ya, betul tu Hanif. Okey. Baik, seterusnya Hanif, kita saksikan pula penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit sebenarnya disebarkan oleh patogen. Dekat sini saya nak Hanif betul-betul ingat apakah itu patogen. Patogen ialah satu organisma yang menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, patogen-patogen ini seperti virus, bakteria, protozoa, kulat dan juga cacing. Ini adalah gambar bagi virus, bakteria, protozoa, kulat dan juga cacing penyebab penyakit berjangkit. Bahaya ni cikgu, saya rasa ni. Ya. Ini adalah contoh jenis penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor dan cara jangkitannya. Kita lihat demam denggi, penyakit denggi dan juga Zika. Kita tengok patogen. Patogen penyebab penyakit denggi dan Zika ialah virus. Untuk denggi adalah virus denggi dan vektor ataupun organisma yang memindahkan patogen tersebut ialah nyamuk Aedes dan cara jangkitan melalui gigitan nyamuk. Kita lihat pula yang seterusnya, leptospirosis. Leptospirosis ni dibawa oleh patogen bakteria Leptospira sp. Dan vektor yang memindahkan patogen tersebut ialah tikus. Bahaya tu. Ya, cikgu. Dan cara jangkitannya adalah melalui tanah, makanan dan juga air yang tercemar. Cikgu, kalau kita perhatikan dari vektor-vektor untuk penyakit berjangkit ni pun saya rasa sangat penting kalau kita jaga kebersihannya, cikgu. Betul. Tak ada menyebut mengenai lalat di sana, mengenai lipas lalat lagi dan juga tikus. Betul. Maknanya banyak antara penyakit berjangkit ni boleh dielakkan. Ya, dengan cara menjaga kebersihan. Hanif dah faham ya apa itu patogen dan jenis patogen, virus dan juga bakteria antaranya. Baik Hanif, kita sampai kepada uji minda. Boleh Hanif tentukan, pilih adakah patogen ataupun vektor yang menjadi organisma yang menyebabkan penyakit. Cuba gariskan jawapan. Baik, saya ada di sini cikgu, saya akan gariskan jawapan saya. Untuk soalan kedua pula, penyakit leptospirosis disebabkan oleh virus atau bakteria? Saya rasa saya boleh jawab ni cikgu. Boleh saya kongsikan jawapan saya cikgu? Boleh, kita tunjuk pada kawan-kawan kita. Yang pertama cikgu, saya rasa jawapan ni ialah patogen, ialah organisma yang menyebabkan penyakit. Yang kedua cikgu, penyakit leptospirosis disebabkan oleh bakteria. Betul ke cikgu jawapan saya? Untuk jawapan yang pertama adalah patogen. Betul. Saya dapat ganjaran tak cikgu? Boleh. Hanif boleh ambil 2 ganjaran. 2 ganjaran. Baiklah, saya ambil di sini yang berbentuk seperti jantung kita, hati di sini ya. Saya akan cucuk di sini. Terima kasih cikgu. Dan cikgu, sebenarnya kita akan berehat sebentar sekarang. Saya pasti banyak lagi cikgu Nisa nak kongsi dengan kita mengenai kesihatan. Itu sangat penting. Ingat tau, health is wealth. Kesihatan itu kekayaan. Berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM.
KPM. Hai semua, anda sedang menonton siaran Didik TV KPM. Di sini kita akan bagi banyak maklumat dan informasi, dan hari ini dalam slot menengah rendah tentunya kita akan kongsi maklumat dalam mata pelajaran sains. Topik kita hari ini sangat penting tau, iaitu kesihatan manusia. Kesihatan anda semua, kesihatan saya juga. Bersama saya ialah Cikgu Nisa. Cikgu, apa lagi cikgu nak kongsi dengan kita mengenai kesihatan kita ni, cikgu? Okey, baik, untuk tajuk yang seterusnya ini kita akan lihat pula pertahanan badan dan kepentingan imunisasi. Okey, baik. Yang pertama, Hani boleh saksikan gambar kanak-kanak, gambar A dengan gambar B. Kalau kita lihat gambar A tu, kita lihat seorang kanak-kanak yang sehat, cergas kan. Kalau Ceria kita lihat nampak tu, cikgu. gambar yang B tu pula kita lihat dia macam demam, macam sakit kan. Okey, jadi apa kaitannya? Okey, baik. Sebenarnya badan kita ni mudah untuk dimasuki patogen. Okey, tadi kita dah belajar kan apa itu patogen, organisma yang menyebabkan penyakit. Okey, patogen ni dia boleh masuk ke dalam badan kita melalui sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem perkumuhan dan juga kulit. Okey, dan patogen yang masuk ni tadi perlulah dimusnahkan oleh badan supaya kita tak sakit, kita sentiasa sihat. Okey, jadi sebenarnya tubuh badan kita mempunyai beberapa strategi untuk menentang patogen tersebut. Okey, nak tahu? Ada strategi ke cikgu tubuh badan kita ni? Okey, jadi kita lihat mekanisme pertahanan badan ataupun strategi pertahanan badan ada dua, iaitu yang pertama mekanisme pertahanan tidak spesifik dan yang kedua mekanisme pertahanan yang spesifik. Okey, untuk yang tidak spesifik adalah barisan pertahanan pertama dan barisan pertahanan kedua. Untuk pertahanan yang spesifik, dia adalah barisan pertahanan ketiga. Jadi ada 3 pertahanan badan. Macam kita nak pergi berperang ni, cikgu. Ya, kita ada tengok siapa yang tahanan menjadi tentera ya. Okey, kita lihat. Okey, pertama, barisan pertahanan yang pertama adalah gambar apa ni? Hanif. Tu saya rasa macam kulit saya tu, cikgu. Kulit kan. Setiap orang ada, badan dia ada dibaluti dengan kulit. Okey, jadi bagaimana kulit bertindak? Kulit akan menghalang patogen daripada memasuki badan. Okey, kalau kita tengok yang warna kuning tu adalah kulit dan yang tu adalah patogen yang bulat tu. Jadi kulit kita, lapisan luar ni akan menghalang patogen daripada masuk ke dalam badan. Okey, baik, kita lihat. Okey, kulit itu adalah kerata rentas bagi kulit. Kulit manusia ni sebenarnya terdiri daripada lapisan yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma kecuali jika kulit kita terluka ataupun cedera ya. Bahaya tu. Bahaya. Okey, jadi selain daripada kulit tadi, kulit kita juga akan menghasilkan peluh dan juga sebum macam berminyak sikit kan kulit kita. Okey, jadi peluh dan sebum yang dirembeskan oleh kulit akan mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma ataupun patogen tadi. Okey, baik. Selain daripada kulit, peluh dan sebum, badan kita juga ada membran mucus. Okey, membran mucus ni ialah membran yang melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan. Okey, itu adalah gambar rajah bagi salur pencernaan dan satu lagi sistem salur pernafasan. Okey. Mikroorganisma yang memasuki salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mucus yang terdapat di dalam rongga hidung kita. Okey. Dan lilin dalam telinga dan juga air mata berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Okey. Menarik betul, cikgu. Dalam kita ada barisan pertahanan yang seperti tentera di situ. Kemudian kita ada mengeluarkan sebum, peluh, mucus seperti itu senjata kepada tentera kita tadi, cikgu. Barisan pertahanan pertama lagi. Jadi kalau yang dilapisi kulit, dia akan ditentang dengan kulit lah. Bahagian yang terbuka seperti hidung, telinga, mata, dia ada membran mucus yang tertentu. Baik, cikgu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat apa yang akan berlaku sekiranya patogen tadi berjaya melepasi pertahanan pertama. Jadi dia akan bergerak, patogen tadi akan masuk ke dalam sistem darah dan berhadapan dengan barisan pertahanan yang kedua. Okey, kita lihat siapa yang menjadi pertahanan kedua, iaitu sel darah putih. Okey, sel darah putih akan melawan patogen melalui fagositosis. Okey. Fagositosis. Ini adalah, kita lihat dulu, itu adalah sel darah putih dan kita nampak yang kecil itu adalah patogen. Okey, operasi fagositosis ialah bertindak, sel darah putih akan bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim yang terdapat di dalam sel darah putih.
Okey, dekat sini untuk lebih jelas dan faham ya murid-murid di rumah, kita saksikan video proses fagositosis. Baik, silakan. Okey, kita lihat di situ sel darah putih. Kita nampak yang kecil yang tengah masuk tu adalah patogen. Okey, jadi sel darah putih akan menelan dan mencernakan, dan maka patogen dapat dihapuskan. Okey, jadi badan kita terhindar daripada jangkitan penyakit. Menarik cikgu. Fagositosis ni macam sel tu dia makan. Dia makan patogen tu, tersebut. Bakteria, virus dia akan makan. Menarik betul cikgu. Jadi bila dah musnah, jadi badan kita akan terhindarlah daripada penyakit tersebut. Baik, inilah barisan pertahanan kedua cikgu dalam darah, saluran darah kita. Ya, dalam saluran darah kita ada darah merah dengan darah putih. Jadi sel darah putih lah yang bertindak untuk fagositosis. Okey, baik, yang seterusnya. Okey, apa pula yang akan berlaku sekiranya sel darah putih kita tadi tidak dapat menelan patogen tadi? Okey, apa yang akan berlaku? Maka patogen akan berhadapan dengan barisan pertahanan yang ketiga, yang lebih spesifik. Okey, barisan pertahanan yang ketiga ialah sistem keimunan badan. Okey, sistem keimunan badan akan melawan patogen melalui penghasilan antibodi. Okey, baik, itu adalah antibodi yang berbentuk Y, dan yang kuning tu adalah patogen, sama ada virus ataupun bakteria. Jadi antibodi tadi dia akan menggumpalkan patogen dan dia akan menelan juga dan memusnahkan. Okey, baik, seterusnya kita lihat keimunan. Kita ada sebut tadi sistem keimunan adalah satu keupayaan sistem badan kita melawan sesuatu patogen sebelum badan dijangkiti sesuatu patogen. Okey, badan kita akan menghasilkan antibodi. Okey, ini melibatkan penghasilan antibodi apabila terdapat patogen memasuki badan. Okey, baik. Antibodi adalah sejenis protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Apa tu antigen? Kita sebut dari tadi kan. Jadi antigen ini ialah jasad asing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang penghasilan antibodi. Jadi antigen ni adalah terdapat pada patogen, terdapat juga pada molekul toksin dan juga sel darah daripada kumpulan darah yang berlainan. Oleh sebab tu kalau kita nak menderma darah, doktor akan cek dulu, pastikan kumpulan darah yang sama. Supaya ia tidak dia akan menghasilkan antibodi dan menentang sel darah tersebut. Okey, jadi antigen ni ingat ya, antigen adalah jasad asing. Okey, baik. Untuk lebih jelas bagaimana tindakan antibodi bertindak ke atas antigen, kita sama-sama saksikan video tersebut. Ada video lagi cikgu. Ya. Silakan. Okey, baik. Murid-murid lihat ya, ada bentuk Y itu adalah antibodi. Okey, yang warna merah tu adalah sejenis virus. Okey, sejenis virus, maka antibodi akan menggumpal, akan pergi kepada patogen tersebut, dia akan menggumpalkan patogen tersebut dan dia akan memusnahkan patogen tersebut. Jadi bila dah musnah, maka badan kita terhindar daripada dijangkiti penyakit tersebut. Dan jadi begitulah tindakan antibodi terhadap patogen yang masuk ke dalam badan kita. Nampak dia punya patogen tu dah dimusnahkan. Dimusnahkan, dihancurkan begitu dihancurkan. cikgu. Ya, betul, dihancurkan. Kalau kita nampak di sini secara halus cikgu. Kita tak nampak dengan mata kasar dekat luar badan kita, tapi saya rasa begitu kompleks apa yang berlaku dalam badan kita. Di dalam saluran darah kita kan, di dalam badan kita, dan kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Baik cikgu, menarik betul. Apa lagi yang cikgu ingin kongsikan mengenai pertahanan badan cikgu? Okey, baik. Dekat sini cikgu nak buat kesimpulan ringkas berkenaan dengan pertahanan badan. Okey, kalau kita ingat kembali bahawa pertahanan badan ada barisan pertahanan yang pertama, iaitu menghalang patogen daripada memasuki badan dengan kulit dan juga membran mukus. Manakala untuk barisan pertahanan kedua, ia akan melawan patogen melalui fagositosis, iaitu dengan menggunakan sel darah putih. Dan barisan pertahanan yang ketiga melawan patogen melalui penghasilan antibodi dengan sistem keimunan badan. Jadi murid-murid boleh ingat ya secara ringkas. Okey, seterusnya kita akan lihat pula kepentingan imunisasi, iaitu yang seperti kita buat di awal tadi, iaitu suntikan vaksin. Perlu ke imunisasi ni cikgu? Perlu. Kita lihat, imunisasi merupakan suatu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif
kepada bayi, kepada kanak-kanak dan juga kepada dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Maknanya kena melalui suntikan vaksin. Okey, baik. Apa tu vaksin? Vaksin mengandungi antigen ataupun jasad asing yang diperolehi daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan. Maknanya vaksin ni diambil bakteria tu dia masuk dalam badan kita, cikgu. Tetapi yang telah dilemahkan atau dimatikan untuk merangsang daya tahan badan kita menghasilkan antibodi untuk menentang patogen tersebut. Badan kita boleh rasa sendiri, kemudian kita akan hasilkan antibodi tersebut untuk jaga badan untuk kita juga badan ni. Kita. Okey. Vaksin ini tadi dia berfungsi untuk merangsang sistem imun tubuh membentuk keimunan terhadap jangkitan penyakit tertentu. Okey, baik. Sebagai contoh, bayi perlu disuntik dengan beberapa jenis vaksin yang berbeza. Okey, ini adalah rancangan pemvaksinan yang diadakan di Malaysia terhadap bayi dan juga kanak-kanak serta remaja. Okey, bayi daripada awal usia 1 hari kelahiran sehinggalah remaja berusia 15 tahun. Okey, kalau kita lihat di situ contohnya adalah DTaP diberikan pada usia 2 bulan, dos kedua 3 bulan dan juga 5 bulan, dos yang ketiga. Okey, untuk lebih jelas lagi, ini adalah senarai imunisasi yang terdapat di Malaysia. Okey, secara lebih jelas lagi kita lihat ini adalah contoh bagi imunisasi BCG. Okey, apa itu BCG? BCG ialah Bacillus Calmette Guerin, vaksin yang memberi perlindungan terhadap tuberkulosis ataupun lebih penyakit batuk kering. Batuk kering, TB kadang-kadang kita panggil, cikgu. Okey, baik, yang seterusnya ini adalah DTaP yang kita berikan kepada bayi tadi yang berusia 2 bulan. Okey, DTaP ialah kombinasi difteria, tetanus dan juga pertussis. Okey, manakala yang ini adalah HIV ialah Haemophilus influenza type B. Okey, maka seterusnya yang ini adalah vaksin polio, inactivated polio vaksin yang memberi perlindungan terhadap penyakit polio, dan yang seterusnya MMR ialah gabungan menentang penyakit measles iaitu campak, mumps, beguk dan juga rubella. Okey, dan yang ini ialah HPV atau human papilloma virus, dan vaksin ini hanya diberikan untuk remaja perempuan berusia 13 tahun. Okey, dan untuk mengelakkan penyakit kanser cervix. Okey, baik. Tadi Hanif dah tengok beberapa jenis vaksin, apa istilah-istilah penting. Okey, boleh Hanif padankan apakah yang dimaksudkan dengan antigen, antibody dan keimunan. Baik, cikgu, saya akan cuba erti antigen. Yang pertama, keupayaan sistem badan melawan sesuatu patogen setelah badan dijangkiti. Ini adalah keimunan ni, cikgu. Protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen, saya rasa ini antibody. Yang terakhir, benda asing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang gerak balas sistem imun badan. Saya pasti itu antigen, cikgu. Betul tak jawapan saya, cikgu? Jom kita semak bersama rakan-rakan di rumah. Yang pertama, keupayaan, maksud dia keimunan. Yang kedua, protein. Sejenis protein yang dihasilkan adalah antibody. Dan yang terakhir, benda asing. Ingat ya, benda asing ialah membawa maksud kepada antigen. Cikgu, betul semua jawapan. Tiga-tiga jawapan dapat betul, cikgu. Baiklah. Tanya Hanif. Terima kasih, cikgu. Boleh saya dapatkan ganjaran? Boleh. Hanif boleh ambil 2 lagi ganjaran. Saya dapat 2 hati yang ceria di sini. Kita perlu kekal sihat. InsyaAllah, cikgu. Baiklah, cikgu. Ada lagi yang cikgu ingin kongsi ke? Mengenai keimunan badan atau antibody, antigen di sini? Jadi jangan lupa kita mendapatkan imunisasi yang lengkap supaya mengelakkan daripada penyakit berjangkit. Baik, saya rasa itulah yang sangat penting, cikgu. Ingat tahu, kita ada antibody, antigen, keimunan. Kita kena tahu definisi dan juga fungsi-fungsi untuk setiap bahagian tersebut, ya, cikgu? Ya, betul. Baik, saya rasa kita ada lagi banyak lagi, cikgu Nisa ingin kongsi dengan kita mengenai kesihatan manusia. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, teruskan bersama kami di Didik TV KPM.
KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah rendah. Sama-sama kita sedang mengupas mata pelajaran sains dan topiknya tentunya sangat penting iaitu kesihatan manusia. Kesihatan ni ingat tau, kita nak simpan dan jaga sampai ke tua selama-lamanya. Bersama saya ialah Cikgu Nisa. Macam-macam lah Cikgu Nisa, saya rasa nak kongsikan lagi mengenai penjagaan badan kita, penjagaan kesihatan cikgu. Ya, betul Hanif. Ada lagi. Ya cikgu. Okey, baik. Yang seterusnya kita akan teruskan dengan tajuk keimunan pasif dan keimunan aktif. Apa tu? Tadi kita dah tengok apa itu keimunan kan? Ya, cikgu. Jadi kita teruskan jenis-jenis keimunan. Okey, baik Hanif. Nampak tak gambar apa dekat depan ni? Saya nampak tu fetusnya cikgu. Okey, di sebelah fetus ada apa tu? Ada tentunya plasenta. Okey, betul. Okey, cuba Hanif bagi tahu cikgu apa fungsi plasenta kepada fetus dalam kandungan. Yang saya tahu cikgu, plasenta boleh akan memberikan sumber seperti makanan, nutrisi kepada fetus tersebut ya cikgu. Okey, selain daripada nutrisi, agak-agak apa lagi yang plasenta berikan kepada fetus? Yang saya ingat akan juga memberi antibody. Kalau antibody boleh melindungi kita dari penyakit lah cikgu kan? Okey, antibody melindungi kita daripada penyakit di luar kan, bila kita dah dilahirkan. Okey, bagi fetus, maka plasenta akan menyalurkan antibody daripada ibu melalui dinding plasenta kepada bayi dalam kandungan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat keimunan. Ada dua jenis iaitu keimunan aktif dan juga keimunan pasif. Okey, untuk keimunan aktif, badan akan menghasilkan antibody sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Okey, dan keimunan aktif ada dua iaitu semula jadi dan buatan. Untuk keimunan pasif pula, badan akan memperoleh antibody daripada sumber luar. Okey, dan dia ada dua jenis juga iaitu semula jadi dan juga buatan. Okey, kita lihat yang pertama, keimunan aktif semula jadi. Okey, terhasil apabila seseorang sembuh daripada serangan penyakit dan keimunan ini berpanjangan selepas jangkitan. Jika kita lihat graf keimunan aktif, okey, kita lihat kepekatan antibody akan meningkat, maknanya selepas jangkitan kedua antibody yang dihasilkan melebihi aras keimunan dan keimunan akan dicapai. Maka seseorang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Dan dia lebih bersifat perpanjangan. Okey, yang kedua pula keimunan aktif buatan. Okey, keimunan aktif buatan terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibody. Yang ini melalui suntikan vaksin dan keimunan ini berpanjangan selepas jangkitan. Okey, kalau kita lihat dekat graf keimunan aktif buatan, kepekatan antibody semasa suntikan vaksin kali pertama belum mencapai aras keimunan. Apabila suntikan vaksin yang kedua diberikan, dia akan mencapai dan melebihi aras keimunan. Oleh sebab itu, sebagai contoh, kita mendapatkan vaksin untuk COVID-19, kita perlu mendapatkan untuk dos yang pertama dan dos yang kedua selepas beberapa minggu. Betul juga, okay. ya. Baik, seterusnya kita lihat pula keimunan pasif semula jadi. Okey, terhasil apabila anak mendapat antibody daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi dinding plasenta yang kita bincang tadi. Dan juga keimunan adalah sementara dan singkat kepada bayi, iaitu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas dilahirkan. Maknanya dalam tempoh penyesuaian selama 6 bulan sahaja bayi akan mendapat antibody. Kalau kita lihat dekat graf tu Hanif, selang beberapa masa atau minggu, maka aras keimunan tu akan menurun. Okey, selepas tamat tempoh penyesuaian. Okey, baik. Kita lihat pula keimunan pasif buatan. Okey, buatan ya. Okey, terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Dan antiserum ni akan melawan patogen melalui patogen tersebut, penyakit tersebut tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Okey, dan antiserum ni tadi ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibody untuk mencegah penyakit. Kalau kita lihat graf dia, semasa suntikan antiserum kali pertama, dia akan mencapai terus aras keimunan dan lepas tu dia akan jatuh. Dan untuk suntikan antiserum kali kedua, dia akan terus naik tinggi melebihi aras keimunan dan dia akan habis pada tempoh tertentu. Jadi antiserum ni dia berbezalah dengan vaksin sebenarnya. Antiserum ni diberikan selepas seseorang itu mendapat penyakit tersebut.
Tetapi kalau vaksin diberikan sebelum serangan penyakit. Menarik itu juga. Maknanya vaksin juga untuk mengelak daripada penyakit tu berlaku, dan anti-serum ni selepas penyakit dia. Untuk graf merawat. ni pun menjunam tinggi di situ cikgu. Dia naik, lepas tu dia akan menjunam. Okey, dan dia sementara dan dia tidak bersifat berpanjangan. Tidak berpanjangan. Sementara sahaja. Okey, baik. Sebenarnya kita ada aktiviti ni sebab kalau kita tengok tadi jenis keimunan ada dua kan, aktif, pasif, semula jadi, buatan, vaksin, anti-serum kan. Okey, jadi untuk memudahkan murid-murid di rumah, jadi kita ada beberapa aktiviti lah untuk kita mudah untuk mengingat. Okey, baik. Sambil cikgu buat, nanti Abang Hanif boleh lekatkan abjad-abjad yang mewakili kepada istilah-istilah penting tersebut. Okey, baik. Mula-mula murid-murid di rumah juga boleh ambil kertas dan ikut cikgu untuk buat tips mengingat ini. Okey. Ambil cepat-cepat kertas tu. Kita guna pen ataupun pen tu berwarna-warna cikgu. Ya, senang betul. nak ingat. Okey, kita lihat tips mengingat untuk keimunan. Okey, mula-mula kita perlu buat adalah K yang besar lah macam ni. Okey, huruf K besar. Huruf K yang besar. Saya ingatkan sikit. Saya ingatkan sikit, betul. Nanti Hanif boleh ikut cikgu. Okey, K ni dia ada dua keimunan aktif. So dekat sini kita boleh lukis huruf A. Okey, A untuk aktif dan di sini P untuk pasif. Okey, baik. Untuk keimunan aktif dia ada dua Okey, dia ada, kita buat satu lagi cabang. Kita buat lagi cabang. Okey, kita tuliskan dengan pen yang berbeza warna. Keimunan aktif semula jadi. S. Okey, dan keimunan aktif buatan. Huruf B. apa tu? Huruf B di situ cikgu. Okey, huruf B. Dan untuk keimunan pasif, dia ada dua juga, iaitu keimunan pasif. Maafkan saya, kita kena buat cabang dulu, Hanif. Cabang lagi di situ, cikgu. Kita perlu panjangkan dia sebab dia ada dua jenis. Cabang keimunan pasif, iaitu S juga cikgu, semula jadi, dan satu lagi adalah buatan. Okey, ada lagi, Hanif, belum habis. Okey, untuk keimunan aktif semula jadi, apa tadi? Semula jadi. Semula jadi seperti dia sembuh, aktif. Dia sembuh daripada penyakit. Okey, dia sembuh daripada penyakit. So kita boleh tuliskan kat sini adalah sembuhlah. Sembuh. Okey, manakala untuk keimunan aktif buatan, kita perlu panjangkan lagi. Saya ingat ni cikgu, kita perlu suntikan vaksin. Ya, betul. Kita perlu suntikan vaksin. Kalau kita dah ambil suntikan vaksin itu, garisan antibodi akan melebihi aras keimunan. Dan dia bersifat berpanjangan. Sifat berpanjangan, betul. Okey, untuk keimunan pasif semula jadi, maka dia adalah S untuk, ini sebagai contoh susu ibu, bayi yang baru lahir tadi. Okey, dan satu lagi, apa dia? Satu lagi keimunan pasif buatan. Kita bagi suntikan. Apa tadi? Suntikan anti-serum ya cikgu. Di mana graf akan naik secara menjunam, kemudian akan turun juga agak curam di situ. Ya, dan dia bersifat sementara. Sementara. Hanif boleh lengkapkan boleh, untuk cikgu. tips mengingat. Baiklah, tips mengingat keimunan. Mula kita ada huruf K yang kita sengit sikit di situ. Kemudian ada keimunan aktif. Betul. Kemudian ada keimunan pasif, iaitu huruf P di sana. Okey, P untuk pasif. Kemudian ada lagi dua cabang di sini untuk aktif, ada juga dua cabang untuk pasif. Okey. Untuk aktif kita ada semula jadi, iaitu huruf S di sini. Dan kita juga ada buatan. Betul. D buatan. Ingat murid-murid dekat rumah, boleh buat dekat rumah supaya mudah untuk kita ingat. Keimunan pasif juga ada dua cikgu, iaitu semula jadi dan juga buatan. Saya rasa ini cabaran seterusnya. Okey, cabaran seterusnya. Apa jadi kalau kita ada keimunan aktif semula jadi,
maka jika kita lawan guna badan sendiri kita lawan, sembuh daripada penyakit. InsyaAllah akan sembuh dari penyakit sana. Dan dia bersifat berpanjangan. Sifat berpanjangan. Kalau keimunan aktif buatan pula, bagaimana kita nak dapat yang buatan ni? Buatan, ingat ialah dia vaksin juga. suntikan vaksin, betul. Vaksin. Huruf V mewakili di situ. Vaksin. Baik. Keimunan pasif semula jadi daripada, saya ingat bayi boleh dapat daripada susu ibu. Betul. Ya, cikgu? Ya, tepat sekali tu, Hanif. Kita kena betul-betul ni fokus ketika cikgu kita mengajar. Yang terakhir, cikgu, keimunan pasif buatan. Suntikan juga. Perlu suntikan juga, iaitu kita perlu suntikan anti-serum. Dan dia bersifat sementara. Betul tu. Bagus. Hanif boleh ingat semua antara vaksin, antara anti-serum. Vaksin tu bersifat berpanjangan. Anti-serum itu bersifat sementara. Vaksin ialah sebelum kita dapat penyakit, anti-serum selepas kita mendapat penyakit tersebut. Baik. Okey, tepat sekali, Hanif. Okey, so Hanif boleh kita seterusnya kita ada lagi. Kita tengok dulu apa lagi soalan. Okey, baik, Hanif. Sebelum cikgu nak bagi ganjaran, kita kena uji minda pula ni. Ya, cikgu. Okey, baik, kita lihat soalan. Okey, graf di bawah menunjukkan dua keimunan iaitu P dan juga Q. Okey, saya minta Hanif untuk namakan apakah keimunan P dan apakah keimunan Q. Ya, cikgu. Saya perhatikan dari keimunan P iaitu sedang naik, kemudian dia akan kekal berpanjangan sedikit di sana. Saya rasa ini keimunan pasif semula jadi, cikgu. Okey, keimunan pasif semula jadi. Kita tengok jawapan. Okey, teruskan untuk keimunan Q apa? Baik, yang Q ialah kita punya keimunan akan naik sedikit, kemudian dia akan kekal di atas aras keimunan dan berpanjangan. Ini ialah keimunan aktif semula jadi. Okey, kita tengok jawapan Hanif. Betul ke jawapan saya ni? Okey. Keimunan pasif semula jadi, betul. Dan yang Q adalah keimunan aktif semula jadi. Okey, tepat sekali. Hanif, okey. Naik tu, cikgu. Boleh lagi untuk meneruskan cabaran? Kita nak mengukuhkan lagi ilmu kita hari ni. Mengukuhkan lagi. Okey, soalan yang pertama, Hanif. Amin tidak lagi dijangkiti penyakit campak kerana pernah dijangkiti penyakit itu semasa umurnya 7 tahun. Jangkitan, dia pernah dijangkiti. Jadi dia adalah keimunan apa, Hanif? Keimunan aktif semula jadi, cikgu, kerana dia dah boleh melawan. Okey. Di atas aras keimunan. Okey, keimunan aktif semula jadi, betul? Okey, untuk yang kedua, Kelvin tidak dijangkiti penyakit hepatitis B kerana Kelvin telah mendapat imunisasi penyakit tersebut. Dia mendapat suntikan vaksin. Keimunan apa tu? Ini ialah keimunan aktif ini vaksin, cikgu. Diberi vaksin di situ. Iaitu keimunan aktif buatan. Betul, Hanif. Okey, yang ketiga, bayi itu mendapat antibodi daripada susu ibunya. Keimunan apa tu? Ini keimunan pasif semula jadi. Okey, tepat sekali. Untuk yang kes terakhir, pesakit batuk kering itu disuntik dengan antibodi yang diambil daripada seorang individu yang imun kepada penyakit batuk kering. Maknanya dia suntik anti-serum. Ini disuntik anti-serum, maka ialah buatan, tapi ini keimunan pasif buatan, cikgu. Betul. Okey, so kita lihat jawapan. Tepat sekali, keimunan pasif buatan. Baiklah, cikgu. Boleh saya dapatkan ganjaran, cikgu, untuk Hanif. kedua-dua soalan tadi, cikgu? Boleh? Kita ambil dua lagi. Baik, saya ambil dua lagi di sini. Alhamdulillah dapat banyak juga ganjaran di sana dan banyak juga kita sudah belajar hari ini. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Sambil kita berehat tu, ingat-ingat balik apa yang Cikgu Nisa telah ajar tadi. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kesihatan itu sangat penting, betul tak murid-murid di rumah? Kerana lama kita nak jaga kesihatan kita supaya kita kekal bertenaga sehingga ke hujung hayatnya. Hai semua, anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM dalam slot menengah rendah. Mata pelajaran yang kita belajar ialah sains. Bersama saya ialah Cikgu Nisa. Kita sedang membincangkan mengenai kesihatan manusia sekarang, Cikgu.
Ya, macam-macam kita belajar hari ini. Okey, baik untuk Hanif dan murid-murid di rumah. Seterusnya kita akan lihat pula kepada tajuk sistem keimunan yang mantap. Okey, badan kita sangat memerlukan satu sistem keimunan yang sangat mantap supaya kita terhindar daripada sebarang jangkitan penyakit. Okey, tetapi sistem keimunan kita akan menjadi lemah apabila berlaku ketidakseimbangan dalam badan dan terlalu banyak toksin masuk ke dalam badan kita. Maka bila keimunan badan lemah, maka badan kita tidak dapat menentang patogen untuk melawan penyakit. Jadi ada beberapa punca yang menyebabkan sistem keimunan badan menjadi lemah. Okey, antaranya ialah murid-murid, yang pertama, badan kita selalu terdedah kepada pencemaran udara, dan yang kedua terdedah kepada pestisid ataupun racun serangga. Okey, seterusnya lagi punca-punca keimunan menjadi lemah seperti kita sentiasa atau kerap mengalami tekanan perasaan. Mungkin kita terlalu tekanan perasaan melakukan kerja sekolah, di tempat kerja, keluarga, persekitaran. Jadi dia akan melemahkan sistem keimunan badan kita. Okey, selain itu juga pengambilan gula secara berlebihan dalam diet pemakanan. Okey, lagi tabiat merokok, minuman beralkohol. Seterusnya ada satu lagi faktor ataupun punca sistem keimunan menjadi lemah yang kita semua tak dapat elakkan, iaitu apa tu Hanif? Penuaan, cikgu. Penuaan. Mungkin boleh nampak muda, cikgu, tapi tak semestinya dalam badan kita dalam pun badan muda. kita tetap juga akan mengalami penuaan. Oleh sebab itulah kita perlu menjaga warga emas lebih daripada mendapat jangkitan penyakit. Contohnya kita berikan suntikan imunisasi ataupun vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Okey, baik. Jadi ada beberapa amalan yang dapat kita semua amalkan untuk menguatkan sistem keimunan badan kita. Okey, contohnya pertama, murid-murid di rumah perlulah mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi. Kalau kita kurang tidur, badan kita letih, badan kita lemah, maka sistem keimunan badan kita pun akan menjadi lemah dan mudah diserang penyakit. Okey, baik, yang seterusnya, ambillah waktu untuk beriadah dan menghirup udara yang segar supaya badan kita sentiasa sehat, gembira. Sentiasa aktif dan bertenaga. Bila aktif, badan kita akan menghasilkan antibodi yang baik untuk menentang penyakit. Okey, baik, dan tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok. Jadi kalau kita sampai di sesuatu kawasan yang mana ada perokok, jadi kita bolehlah mengelakkan daripada kawasan tersebut. Okey, baik, seterusnya Hanif. Ya, cikgu. Kita juga bolehlah kerap melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kadang-kadang kita rasa sihat tapi sebenarnya badan kita lemah. Kita tak sihat, jadi badan kita pun mudah demam, mudah sakit. Okey, jadi kita tak dapatlah melakukan aktiviti seharian dengan baik. Okey, baik, apa lagi amalan-amalan yang menguatkan sistem keimunan? Ambillah pemakanan yang sihat. Okey, cukupkan 7 kelas makanan. Okey, dan pengambilan air yang mencukupi juga sangat penting. Sekurang-kurangnya sehari berapa gelas, Hanif? 7 gelas ya, cikgu. 7 gelas ke 8 gelas. 7 gelas air kosong, cikgu. Air kosong, betul. Bukan air kita yang minum air bergula sampai 7 gelas. Betul tu. Okey, baik. Selain daripada itu, ada juga mempelbagaikan pengambilan buah dan sayur-sayuran. Sebab berbeza sayur, berbeza buah-buahan, dia akan membekalkan jenis vitamin yang berbeza. Jadi dia akan menguatkan sistem keimunan badan kita. Berwarna-warni di situ. Ya, betul. Ada vitamin A, B, C, D, E, K, kan ada banyak jenis vitamin. Okey, baiklah. Hanif, tadi dah tahu kan apakah amalan yang boleh menguatkan sistem keimunan, melemahkan sistem keimunan. Cuba Hanif bagi cikgu amalan yang biasa Hanif lakukan untuk menguatkan sistem keimunan, menentang penyakit ni. Cikgu, untuk saya sendiri, saya selalu mengamalkan hidup yang aktif. Saya selalu bersenam, aktif, cikgu. Bagus. Kalau saya bersenam, saya dapat rasa bertenaga, muka pun nampak ceria. Ya, betul. Yang kedua, cikgu, saya rasa mengamalkan pemakanan dengan gizi seimbang. Ya, betul. Itu Gizi sangat seimbang. penting. Okey, dan jadi murid-murid di rumah pun bolehlah contoh Abang Hanif supaya dapat mengekalkan badan yang sihat, boleh belajar dengan baik, kan? Okey. Betul, cikgu. Baik, seterusnya ada satu soalan ni. Ada satu lagi soalan kita. Satu lagi soalan Silakan, daripada yang kita dah belajar tadi. Okey, Hanif, cikgu nak tanyalah, adakah vaksin influenza B boleh digunakan untuk melawan patogen yang menyebabkan penyakit tuberkulosis? Maknanya kita gunakan vaksin ataupun imunisasi yang berbeza
daripada untuk menentang penyakit yang berbeza? Boleh ke? Pada pendapat Penyakit saya, kita gunakan vaksin A untuk penyakit B contohnya. Boleh ke? Pada pendapat saya, cikgu, tak boleh ni, cikgu, sebab saya rasa vaksin tu agak spesifik kepada penyakit tertentu yang ingin yang menentang penyakit tertentu, cikgu. Ya, betul. Sebenarnya vaksin dicipta adalah untuk penyakit-penyakit tertentu sahaja. Jadi kalau kita nak mengelakkan penyakit influenza B, jadi kita perlu gunakan imunisasi ataupun vaksin untuk influenza B sahaja. Kalau tuberkulosis, untuk vaksin tuberkulosis sahaja. Baik, cikgu. Saya rasa saya dapat jawab soalan cikgu ni dengan betul. Bisa dapat ganjaran, cikgu. Ganjaran boleh. terakhir kita hari ni. Ada berapa lagi ganjaran? Tinggal 3, cikgu. Okey, silakan Hanif boleh ambil semua. Menunjukkan Hanif cemerlang hari ini menjalankan aktiviti dan juga menjawab soalan secara bertulis, secara lisan. Jadi Hanif seorang pelajar yang aktif dan cemerlang. Terima kasih, cikgu. Sebab yang penting kita kena memberi sepenuh perhatian kepada cikgu, cikgu kita ketika mengajar, cikgu. Cikgu, boleh kita dapatkan rumusan keseluruhan mengenai topik kita kesihatan manusia hari ini? Okey, baiklah. Pertama sekali kita perlu kenal pasti apa itu penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit dan penyebab kepada penyakit berjangkit iaitu daripada patogen seperti virus, bakteria dan sebagainya. Dan seterusnya kita perlu juga mengetahui apakah sistem pertahanan badan kita yang digunakan untuk menentang patogen tersebut. Ada 3 kan? Sistem pertama, barisan kedua dan barisan yang ketiga. Dan seterusnya kita mengenal pasti beberapa jadual imunisasi yang diberikan kepada rakyat Malaysia lah. Okey, dan kita kena ingat bahagian-bahagian keimunan. Ada keimunan aktif, ada keimunan pasif, dan yang mana keimunan aktif yang bersifat berpanjangan dan keimunan pasif bersifat sementara. Jadi kalau murid-murid di rumah rasa tak sihat, segeralah dapatkan rawatan, berjumpa dengan doktor. Saya setuju tu, cikgu. Dan juga kita mengambil langkah-langkah sendiri, cikgu, seperti bersenam, rehat yang cukup, ya, cikgu. Bagus. Cikgu, saya ada dengar khabar murid-murid di rumah ni semuanya nak menjadi murid yang cemerlang, nak tahu lebih lanjut lah, cikgu. Saya nak buat latihan juga, nak cari bahan rujukan. Di manakah kita boleh dapatkan bahan rujukan tersebut, cikgu? Okey, jadi murid-murid di rumah kalau nak terus mendapatkan bahan untuk apa yang kita belajar hari ini, terus ke Pelantar D5 KPM. Dapatkan bahan-bahan di sana. Baiklah, terus ke Pelantar D5 KPM seperti pautan yang anda perhatikan di kaca TV anda itu. Dan dengan itu kita pun sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Nisa. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nisa. Saya rasa banyak ilmu, maklumat yang kita dapat serap hari ini dan juga boleh aplikasi dalam kehidupan seharian. Tentunya bersama kita juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Fatih. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Fatih. Dan kepada murid-murid di rumah, ingat kesihatan tu sangat penting untuk dijaga. Hari ini dengan segala ilmu yang kita ada tu, aplikasi ilmu itu dalam kehidupan seharian sangat penting. Betul tak? Baiklah, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Bye semua.